أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi serta sahabat-sahabat ajutan kuasa, sahabat-sahabat muslimin, sahabat-sahabat yang dapat hadir pada subuh pagi ini, mudah-mudahan semuanya diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menyambung kembali apa yang kita sebutkan pada hari-hari yang lalu, iaitu beberapa amalan kejahatan, amalan maksiat yang kita lakukan, tetapi amalan ini boleh mengurangkan atau menghilangkan ganjaran pahala. Habis dikikis pahala. Kalau banyak dibuat ganjaran jahat tu, banyaklah dihilangkan amalan-amalan kebaikan yang kita buat. Antaranya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang ini saya baca pun saya terasa betapa banyak dosa saya dalam bab ini, betapa banyak perkara ini mengkikis, menghilangkan ganjaran-ganjaran pahala kita kalau ada. Kata Nabi SAW, qala Nabi SAW, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsal jabal tahammah bayda fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Ketahuilah betapa banyak ada beberapa kaum, kumpulan di dalam umatku, di kalangan umatku, mereka datang di hari kiamat nanti dengan berbagai-bagai kebaikan, banyak kebaikan, membawa kebaikan-kebaikan. Amsali jabal tahammah, seperti gunung yang tinggi, besar, gunung besar, banyak. Agak-agak berapa besar amalan Haji Jalil rasanya? Gunung mana ni? Nak kata gunung ni gunung mana punya kita? Kalau kita rasa sendirilah, jangan cakap dengan orang. Kalau cakap dengan orang segan. Kita sendiri agak-agak berapa banyak kita punya yang Rasulullah kata ni macam gunung besar. Kita buat amalan ini sunat, wajib, tolong orang, semua rasanya bagus aku ni banyak. Tapi memang banyak, kata Rasulullah. Dia masuk memang banyak. Bihasanat, dengan berbagai-bagai kebaikan, seperti gunung yang besar. Bayda, yang besar putih nampak, terang-terang nampak pula. Bukan gelap-gelap gitu tak. Tetapi fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Allah jadikan ia seperti debu yang berterbangan. Kalau sikit, dah lah sikit, hilang tak apa. Nampak macam ada tadi, dah hilang lah. Tak okey. Tadi tertonggol besar dah, tapi hilang. Boleh hilang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaumun iza khalu bimaharamillah intahikuha. Mereka ini kalau di hadapan orang, dia baik. Baik sungguh. Perkara haram tak buat, jangan haram, makruh pun tak buat. Tetapi di belakang orang, mereka melakukan perkara yang haram. Dia buat maksiat itu kerana rasa dia tak ada rasa takut langsung dengan Allah. Dia hanya malu dengan manusia je. Gitu. Ada orang-orang yang dia buat dosa peribadi dia seorang, sendirian. Dosa peribadi dia, orang lain tak tahu, tapi dia takut dengan Allah, cuma tak boleh tahan dengan benda tu. Mudah-mudahan ada bahagian ganjaran dengan dia, sebab ada perasaan takut dan malu itu. Tetapi yang ini dimaksudkan, ulama kata dia langsung tak ada perasaan takut pada Allah. Tengah seorang ni bagus ni, tengah seorang bagus ni, tak ada orang lagi buat. Apa sahaja kejahatan-kejahatan, dia malu, takut untuk lakukan depan orang. Tetapi apabila dia bersunyi-sunyian seorang-seorang, dia akan buat benda itu. Intahikuha, dia akan buat benda itu. Maka perbuatan jahat itu akan mengkikis amalan-amalan baik yang dia buat selama ni.
Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, betapa ramai orang-orang seperti itu. Tuan-tuan tak mungkin taklah. Mungkin saya banyak agaknya. Mungkin saya tak, mungkin tuan-tuan banyak agaknya. Tak payah fikir orang lah, kan? Fikir diri kita sendiri. Dan umur yang Allah berikan kesempatan ini, Allah berikan untuk kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita buat sendirian. Khas minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa aku, yang dosa itu aku tak buat depan orang, aku buat aku sendiri. Banyaknya dosa aku tu, ya Allah. Kita yang tahu, kita dengan Allah, kita yang tahu, sebab orang tak tahu. Kalau mencuri apa, merompak ke, kalau orang tu tak tutup aurat, nampak, semua orang nampak. Kita tengok orang-orang buka aurat, apa ni ahli neraka. Rupa-rupanya yang buat dosa sendirian tanpa orang tahu itu, dia bawa seperti gunung yang besar, pahala-pahala kebaikannya hilang. Rupa-rupanya begitu. Buat dosa ni kalau gitu kita buat depan-depan orang lah, Ustaz. Tak. Dia ada bahagian-bahagian iniaya dan azab yang Allah tentukan. Yang mereka ni buat dosa, dia bersembunyi-sembunyi, dia langsung tak takut dengan Allah, hanya takut dengan manusia, ada balasannya seperti ini. Ada orang yang buat dosa, dia bangga-bangga pula depan orang. Bangga pula. Dia buat, tengok aku buat. Aku siapa? Gitu. Dia bangga-bangga. Ini pun ada amaran Allah. Ini pun ada juga amaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat aku ni, setiap umat aku ini diampunkan Allah, maksudnya hadis ini. Setiap umat aku diampunkan oleh Allah, akan diampunkan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menzahirkan kejahatan dia, berbangga-bangga. Pada malam hari Allah menyembunyikan dosanya, tetapi di siang hari dia yang mewar-warkan beritahu pada orang lain tentang dosanya. Ini jenis orang Allah tak ampunkan. Kita buat dosa tapi dia takut dengan Allah, kemudian disembunyikan dosa itu kerana dia malu dengan orang, kemudian dia takut dengan Allah. Ini tak termasuk. Mudah-mudahan dia diampunkan Allah. Kalaulah dulu ada dosa-dosa yang kita buat bersendirian, rasa tak takut langsung dengan Allah, sekarang kita takut, sekarang kita minta ampun. Khas untuk doa istighfar, ya Allah, aku mohon ampun betul-betul ya Allah atas dosa ini. Yang tahu siapa? Aku dengan kau je. Aku dengan kau je, ya Allah tahu. Malaikat tahulah, banyaklah, tapi aku dengan kau, ya Allah tahu. Ampunkan dosa itu, ya Allah. Jadi mudah-mudahan dosa itu kalau tidak diminta ampun, amalan kita seperti bihasanatin amsal jabal, seperti gunung yang besar. Kalau ada lah, kalau tak ada gunung besar tu, kalau gunung yang besar tu pun Allah boleh hapuskan, apatah lagi yang secoket kita ada. Jadi tuan-tuan kasih Allah, dalam masa yang sama beramallah banyak-banyak. Dalam masa yang sama juga kita mohon keampunan atas dosa yang lalu yang kita berlakukan secara sendirian. Maknanya tuan-tuan, kalau dosa ke, pahala ke, baik atau jahat ke, dilakukan secara sendirian, Allah saja yang tahu, ia sangat besar. Ganjaran pahala kita dengan Allah je yang tahu. Sangat besar, sangat besar. Kalau jahat, Allah dengan kita je tahu. Tetapi perasaan masa buat tu memang tak ada perasaan takut dengan Allah. Masa ni peluang tak ada orang ni. Itu sangat besar. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah Maha Adil untuk menilai hati manusia. Kita ni takut tak takut masa buat tu, Allah nilai. Masa buat tu kita takut atau kita tak dapat tahan kita punya kehendak nafsu tu, sign, kalau orang tahu aku sign pakai apa ni, tanda tangan perjanjian riba ni, malu aku. Tapi tak ada orang tahu, tak apalah. Ini je lah. Nampak? Orang tak tahu, tapi ini je yang dapat. Hantar orang bukan tahu, orang tengah. Apa lagi? Perbuatan yang kita tak, orang lain tak tahu. Sign tanda tangan, sign cek ni. Kalau orang tahu ni, teruk kita ni. Sign je lah. Depan orang, ni haram, tak boleh ni riba. Depan orang, belakang orang, tak ada rasa takut dengan Allah. Perasaan takut tu Allah kira tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata-kata ulama, sebab hadis ini besar dosanya orang-orang yang bersembunyi buat tu, sebab dia tak takut dengan Allah, takut dengan manusia je. Itu yang
menjadikan dosa ini sebagai dosa yang mengkikis amalan-amalan kebaikan. Dan ada lagi hadis Nabi SAW yang mungkin tajuk ini adalah tajuk hari ini terakhir. Banyak lagi lah. Hadis yang lain antaranya baginda SAW sebutkan, man syaribal khamr, siapa yang minum arak. Tak adalah tak minum arak. Siapa yang minum arak akan di tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Ada hadis Nabi SAW. Atau 40 hari dikhaskan amalan yang hilang tu sembahyang. Gitu. Dia tak hilang yang lain. Minum arak ni rupanya yang buat dosa sendirian dia lagi teruk lagi. Dia kikis amalan, bukan kikis sembahyang, puasa, zakat, apa dia kikis. Seperti gunung Gadang tapi habis. Wallahu a'lam. Rupanya antara kita mungkin lebih jahat daripada peminum arak. Antara kita yang lebih jahat daripada orang-orang yang mendatangi arrafin yang kita sebut semalam sebagai penilik nasib. 40 waktu sembahyang, tetapi yang ini habis dikikis. Mereka rasa banyak amalan tapi tak ada. Itu yang kita takut. Wa ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Betapa ramai orang-orang yang beramal, banyak amalannya tapi Allah jadikan seperti debu berterbangan. Bukan pasir kalau baling jatuh balik, ini debu hilang tak ke mana balik. Wallahu a'lam. Itu saja. Mudah-mudahan ia peringatan buat saya dan peringatan buat tuan-tuan. Mudah-mudahan kita lebih terarah untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.